Saya kira kerana itulah Pak Nil ya diminta hadir pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan. Panel yang kedua di tengah-tengah Dr. Charanjit Kaur. Kita beri tepukan kepada Dr. Charanjit Kaur. Kini bertugas sebagai Associate Professor. Associate Professor bahasa Melayunya apa? Profesor Madya di Utah di dalam Fakulti Industri Kreatif. Tetapi hari ini akan bercakap tentang bahasa. Kemudian bidang kepakaran Dr. Charanjit adalah di dalam kajian etnik minoriti Sikh. Mengingatkan saya kepada seorang lagi tokoh Sikh, iaitu Dr. Sarjit. Barulah saya tahu rupanya mereka ni dua-dua adik-beradik dalam bidang kepakaran yang sama. Tu dia. Ianya mengalir di dalam keluarga. Terjemahan kepada it runs in the family dengan izin. Jadi kita ada Dr. Charanjit juga akan bercakap hari ini tentang pengalaman dan kacamata beliau melihat kepada sama ada amboi cantiknya bahasa ataupun amboi cantiknya bahasa. Tu nanti saya serah pada Dr. Charanjit. Di hujung sana adalah Cikgu Alex. Kita beri tepukan kepada Cikgu Alex. Saya memanggil cikgu kerana jiwa kecikguannya. Betul ke tu, Doktor? Jiwa keguruannya itu ya. Kerana saya sempat menemu bual Alex waktu saya kira 2 tahun. Dia ingat, dia kata 2 tahun. Saya sangkakan baru lagi, sebenarnya sudah 2 tahun. Dan Alex juga kini adalah merupakan munshi dewan. Yang penting ingin saya tekankan tentang Alex ini apabila saya mengetahui 2 tahun lalu, sebenarnya beliau mendapat beasiswa penuh untuk menyambung pengajian di dalam bidang matematik dan kimia ke luar negara. Tetapi beliau memilih untuk terjun ke dunia perguruan. Dan hari ini perjuangannya adalah merupakan beliau guru pakar bahasa Melayu. Nak cari mana orang macam ini? Jadi kita bagi tepukan sekali lagi lah kepada Alex. Jadi pada saya dengan memberikan beliau gelaran cikgu itu adalah penghormatan yang besar ya. Kerana hakikatnya mereka yang terjun ke bidang ini dan ingin berjuang, apatah lagi etniknya pula, latar belakangnya memilih untuk memperjuangkan bahasa Melayu, itu suatu yang luar biasa. Pak Nil tadi sebut, nanti kalau kita terlalu santai terkeluar istilah-istilah internet kan. Kalau saya nak usik sikit istilah sosial medianya, kau ada. Kan ya, maknanya di sini doktor. Dia bukan kau. Apa disebut? Dia Pak Nil lebih cerdik dari saya lah dalam penggunaan ini. Okey tuan-tuan, membincangkan tentang amboi cantiknya bahasa ini, saya difahamkan kita usai sekitar dalam sejam setengah begitu. Tapi saya mulakan dengan Pak Nil dulu ya. Boleh, insyaAllah. Kita ada 2 mikrofon, silakan Pak Nil. Saya mulakan tadi dengan sedikit mukadimah Pak Nil. Bismillah. Soal Pak Nil berada di pentas dalam negara antarabangsa. Tetapi yang pentingnya adalah Pak Nil boleh menjembatani khalayak di dalam julat yang luas. Yang dewasa sampai kepada yang kanak-kanak. Dan mediumnya tetap bahasa Melayu. Itu harus kita berikan penghargaan. Apa rahsia anda? Pada asasnya, kalau ikut daripada latar belakang saya sebenarnya mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan Inggeris. Ketika saya mula belajar, dapat pendidikan awal, saya sebenarnya adalah antara pelajar yang masih lagi dalam aliran Inggeris. Kami masa bermula sekolah dahulu, kami ada aliran Melayu, aliran Cina, India dan Inggeris. Ini adalah apa kata pasca kemerdekaan. Dan apabila tahun 1974 mula dilupuskan aliran Inggeris. Jadi saya belajar kedua-dua bahasa seperti umpamanya ilmu hisab dalam bahasa Inggeris. Ada lagi istilah ilmu hisab ya? Ilmu hisab dalam bahasa Inggeris. Kemudian kami belajar ilmu alam. Ilmu alam adalah geografi sekarang ini kan. Itu sebabnya kalau ikutkan dalam perbualan saya banyak menggunakan istilah-istilah lama seperti yang diajar ketika saya mula diperkenalkan dengan pembelajaran yang formal. Jadi kalau sejarah kami tak panggil sejarah, kami panggil terawih. Tawarikh. Tawarikh. Jadi ini adalah benda-benda yang anak-anak sekarang tak tahu. Kami tak panggil perpustakaan, kami panggil kutubkhana. Jadi bila perkara begini, kadang-kadang saya terbawa-bawa dalam persembahan saya.
Jadi mereka mula memandang saya seperti satu spesies yang masih hampir lupus. Seperti dinosaur dah lupus kan. Jadi saya adalah antara spesies yang hampir lupus. Jadi saya dilihat sebagai satu kejadian yang unik. Apabila kejadian yang unik itu, mereka mula menjaga supaya ia tidak pupus. Jadi saya pun tidak sebenarnya, kalau diikutkan, saya bukannya belajar untuk mendalami bahasa sebegitu rupa supaya saya dapat menggunakan bahasa Melayu dalam persembahan saya. Saya menggunakan apa yang saya gunakan, penggunaan bahasa saya seharian di rumah, di pejabat dan di dalam kaca TV. Kalau tanyakan bagaimana saya boleh dapat menghubungi kumpulan kanak-kanak, bahasanya masih sama, cuma caranya berbeza. Kalau dengan orang, saya tahu tontonan saya adalah kebanyakan adalah orang yang berusia, saya akan lembutkan cara ucapan saya dengan menggunakan kaedah bahasa yang sama. Seperti dalam, misalnya kata, saya tahu tontonan saya, penonton-penonton saya adalah golongan ibu-ibu. Jadi saya masih lagi, Assalamualaikum Ibu, mak apa khabar? Alhamdulillah. Dan bahasanya jadi lembut, nadanya jadi lembut. Bahasanya masih sama. Kalau dalam kanak-kanak, tontonan kanak-kanak, saya akan jadi kanak-kanakkan diri saya dengan, masih lagi dengan sama, Assalamualaikum sayang. Semuanya ada dekat sini nampaknya. Saya tak ada, semua ada dekat sini, kat sini, ada kat sini. Saya tidak menggunakan bahasa sebegitu. Saya masih kata semuanya ada di sini nampaknya. Jadi masih lagi menggunakan tata bahasa, tetapi nadanya berbeza. Dengan remaja umpamanya, Assalamualaikum. Alamak, dah datang semua orang dekat sini. Jadi mereka kata, nampak santai dan nampak ingin bersahabat kan. Jadi kalau saya terus-terusan menggunakan bahasa cara percakapan yang ada sekarang di sosial media, saya mungkin saya akan dilihat sebagai relevan lah bagi usia mereka. Namun begitu, dalam saya berbicara dalam bahasa Melayu yang hampir sempurna, tutur ayat dan kata, mereka tidak nampak saya sebagai sesuatu yang luar daripada lingkungan perbualan mereka. Saya masih lagi boleh masuk dan menyelusuri mereka ramai-ramai dengan cara nada. Jadi mereka tidak rasa bahawa saya ketinggalan. Letih lah bercakap dengan orang tua ni, dia macam baca buku. Kan? Tidak, mereka masih lihat saya sebagai masih boleh lagi bercakap dengan mereka, tetapi nada suara. Dari situ sebenarnya saya mengambil ikhtiar dan usaha untuk membetulkan kadang-kadang sampai anak saya pun anak saya di sekolah pun menggunakan perkataan begitu. Guru-guru juga ada menggunakan, tak boleh macam tu, tak boleh. Benda-benda begitu saya selalu betulkan anak saya sebab dia sudah terbiasa. Sehinggakan di sekolah pun guru hanya menggunakan bahasa standard ini semasa pembelajaran. Ketika pengucapan, mereka tidak mengamalkan cara sebutan dan juga penggunaan bahasa yang standard ini. Jadi ini menyebabkan benda ini menjadi longgar. Kalau nak tanya saya kenapa, saya adalah penulis. Saya gemar menulis. Saya ada satu ketika saya melahirkan novel pop, novel-novel remaja, dan skrip untuk tulisan untuk pengacaraan di TV saya tulis sendiri. Itu sebab anda selalu lihat saya tidak memegang kertas. Sebab apabila saya menulis, benda itu sudah ada di fikiran saya. Aturan ayat pun sudah ada di fikiran saya. Yang mana harus saya ataskan, yang mana harus saya kemudiankan juga telah ada di fikiran saya. Jadi dilihat sebagai Pak Nil bercakap seperti air. Bila saya bercakap seperti air, sebenarnya saya menulis. Saya dah menulis awal. Perkara-perkara, atur bicara, semua saya dah tulis awal dah. Perkataan-perkataan yang digunakan, kosakata, tata bahasa, semua dah saya aturkan. Bila saya bercakap, nampak seperti Pak Nil menghafal. Tidak, saya tidak menghafal.
Jadi bila orang kata apa sebenarnya kekuatan, bagi saya masih kena balik kepada penulisan. Kita dulu banyak menulis, kita surat kita menulis, kita buat laporan kita menulis. Sekarang tidak. Sekarang ini ada template, ya. Ada kita kata pinjaman daripada mana, kita cuma tukar dan kemudian secara automatik aplikasi itu akan menukarkan segalanya. Cuma menjadi mudah. Saya masih lagi percaya kepada penulisan. Itu sebabnya kalau lihat nota di dalam telefon saya tu, bahagian nota penuh, saya menulis, saya mengarang ayat-ayat yang sebenarnya mengasah untuk bercakap. Kalau kita tak buat sebegitu, kita akan hanyutlah dengan permodenan ini. Okey, terima kasih Pak Nil. Kerana tadi apabila Pak Nil timbulkan kejap-kejap Datuk, kejap-kejap Pak Nil ni, saya macam mana ni saya tu? Saya ada isi rumah. Saya adalah ahli kepada semua isi rumah di Malaysia. Okay. Dan sebab saya ditontonkan oleh ramai isi rumah di Malaysia, jadi bila masuk ke dalam rumah orang itu, saya menjadi sebahagian daripada keluarga dan sebahagian daripada keluarga mereka, dan mereka semua memanggil saya Pak Nil. Okey, saya perlu sebut itu kerana saya perlukan betulkan dekorumnya kerana ini DBP kan. Betul. Jadi saya cubalah doktor, ini DBP. Nanti dia kata saya tidak mengikut dekorum yang ada Allahu pula. Akbar. Tapi kerana jenamanya Pak Nil, maka kita santai sajalah memanggilnya Pak Nil. Boleh Pak Nil ya? Dan pemberian daripada Yang Tuan Agung pun kepada saya adalah kerana jenama Pak Nil gitu. Ya, alhamdulillah. Yang penting disebut oleh Pak Nil tadi adalah, pada hemat saya, mendengar sepintas lalu adalah apabila Pak Nil menunjukkan elemen penulisan itu. Kerana saya selalu bercakap, apa yang kita tuturkan ini adalah merupakan proses output. Betul. Ia harus datang dari proses input. Betul. Ya, kerana kita ada garbage in, garbage out dengan izin. Ya. Kalau kita tidak punya istilahnya, kita bukan boleh mengeluarkan istilah itu, Pak Nil. Dan kita ada saringan. Betul. Apabila kita menulis, kita ada saringan. Susah kan? Kita nak kena terjemah sebelum kita sebut. Sebenarnya itu yang berlaku. Tapi kalau kita selalu lakukan, ia menjadi mudah. InsyaAllah. Itu yang masalahnya. Kalau kita melakukan saringan dan kita selalu menulis, dan kita menulis, kadang-kadang kita tak menulis secara fizikal. Kita menulis di mental, kan? Betul. Bila itu berlaku, kita nak tahu mana lebih cepat. Adakah pengucapan kita lebih cepat daripada kita punya memikir? Kalau kita ucap lebih cepat daripada pemikiran kita, itu bahaya. Maknanya kadang-kadang bila kita dah ucap, baru kita kata, apa aku cakap tadi? Kan? Jadi kita harus membuat proses fikir dahulu seperti sebelum bercakap. Terlajak perahu boleh undur ya Pak Nil ya? Terlajak kata itu bisa. Dr. Syaranjit. Dengan soalan itu saya nak beralih kepada doktor. Sebab Pak Nil mungkin selebritinya, pengkaji yang sifat akademiknya lah doktor lah. Saya letakkan muatan itu di atas bahu di atas bahu doktor ya. Kerana apa yang digambarkan oleh Pak Nil itu, saya sebutkan tadi proses input dan output ya. Misalnya ada waktunya apabila kita ingin mengutarakan sesuatu, dalam kata lain dengan izin, loss of words, hilang kata-kata itu kerana kita tidak memilikinya, kerana kita tidak menemui perkataan itu. Dan ini penting untuk kita kaji dan lihat apabila kita membandingkan di antara medium yang ada doktor ya. Kita ada medium yang baku, medium yang misalnya media massa dan elektronik. Tapi bila dia pergi kepada media sosial, kelihatannya sangat kolokial bila berbicara tu jadi korang-korang, yang mana saya selalu menyebutkan bahawa ada kalanya saya merasa janggal mendengar korang disebut oleh media utama, kerana korang itu akarnya adalah daripada kau orang. Apabila saya sudah masuk 5 series ni Pak Nil, bila anak-anak muda panggil saya korang, saya tersinggung. Saya cepat merasa tersinggung. Apatah lagi Dr. Datuk ada sini ya, tiba-tiba anak muda yang di media massa itu panggil kita sebagai pendengar sebagai korang. Saya merasakan apa yang berlakunya doktor. Kalau kita nak memahami mengapa malah kaedah pelaporan berbanding dengan media yang perdana sifatnya, baku, menjaga dekorum. Tetapi bila kita beralih kepada media sosial, kelihatannya seperti nilai-nilai itu seolahnya kalau media sosial kena begini, ia harus lunturkan elemen-elemen yang mungkin ada kesan emotif itu. Jadi bila kepada akademik, saya bagi soalan yang agak akademik lah nampaknya doktor ya. Silakan Dr. Syaranjit. Bagaimana kita boleh memahami itu? Mungkin terus berbicara saja agaknya. Tak ada Oh, ini bukan sabotage ya. Kita boleh cuba? Ada wire. Tak apa, doktor guna saya. Testing ada je. Ada je. Saya rasa saya dilahirkan dengan mikrofon.
Okey, terima kasih Tuan Moderator untuk soalan yang bersifat akademik. Sebenarnya penyampaian berita dalam era teknologi maklumat ni sangat menarik kita dapat lihat kerana ia bukan saja bertujuan untuk menarik minat pembaca atau pendengar atau penonton, tetapi ia sebenarnya mempunyai cabaran yang kita kurang bincangkan. Alright, sebab tu saya rasa hari ini kita di sini untuk bincangkan dengan lebih teratur apakah cabarannya, kerana cabaran tu bukan setakat di pihak media sahaja, tetapi cabarannya turun kepada si pengguna. Dan kita dapat lihat platform-platform yang berbeza digunakan ni mempunyai latar pengguna yang berbeza, khasnya dari segi kategori umur. Umpamanya ya Tuan Moderator, media cetak, khasnya akhbar harian. Bila kita baca akhbar harian ni, kita dapat lihat bahasanya teratur, ayatnya cantik, jarang sekali kita dapat lihat ada kesalahan ejaan. Ya. Dan kita dapat lihat ni, kejituan bahasa yang terpapar dalam akhbar harian ni sebenarnya mendidik si pembaca untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang betul. Dan ini sangat penting kerana sebagai pengguna atau pembaca, kita harus mempelajari daripada apa yang kita baca. So, pada pendapat saya, media cetak ni sekurang-kurangnya memainkan peranan yang baik untuk mendidik pembaca menggunakan bahasa yang betul. Tetapi kadang-kadang kita dapat lihat para wartawan yang menulis sesuatu artikel tu juga terikut-ikut untuk menggunakan perkataan yang sangat canggih. Mungkin pandangan saya ini berbeza dengan Tuan Moderator seperti kita bincangkan tadi. Saya ini mungkin seperti dengan Pak Anil, kami masih mau mengekalkan bahasa yang asal. Jika kita ada bahasa atau perkataan yang umum digunakan sebelum ni, belanjawan, kenapa harus ditukar kepada bajet? Alright, bagi saya, kenapa tak dikekalkan? Apa sebab ia perlu dikekalkan? Kalau kita tak kekalkan, kita akan lupa bahasa itu wujud. So saya rasa huraian ini sudah dijelaskan dengan begitu baik oleh Pak Anil sebentar tadi. Begitu juga dengan media elektronik. Media elektronik menerusi radio atau televisyen. Selalunya bahasanya pun agak baik, jalan cerita untuk memberikan berita itu pun agak bagus. Tetapi kadang-kala kita dapat lihat si penyampai berita di radio station ataupun di televisyen mahu menarik perhatian kita. Justru digunakan perkataan-perkataan yang canggih. Dan kadang-kadang penggunaan bahasa itu mungkin boleh diterima oleh segelintir penonton, tapi tak semestinya boleh diterima oleh penonton lain. So ini yang cabaran yang kita dapat. Sebagai pensyarah, saya juga dah pernah lihat sari kata berita yang salah. Dan saya sebenarnya kuliahkan benda ni dalam kelas saya. Seperti dua pelajar, adik-beradik yang mendapat ijazah. Sari katanya adalah kembar mendapat jenazah. Nampak tak? Dia telah menukar pengertian. Orang tu dah belajar lama 3 tahun dapat ijazah dan kita tulis dapat jenazah. Okey? Dan typo. Tapi bagi saya tak bolehlah. Bagi saya tak akan terima. Sebab benda tu anda sudah semak sebelum diudarakan. Okay, so ini yang kerap saya nampak lah. Selain tu identifikasi yang salah. Katakan di sini adalah Datuk Aznil, mungkin dia akan tukar. Okay, Datuk Charanjit. Ini memang pernah berlaku di televisyen yang biasa saya nampak lihat. Selalunya tokoh yang politik lah. Alright. So saya baru tengok semalam seorang menteri penuh, Datuk D-nya tergugur jadi Atuk. Okay. Baru dapat cucu. So dia akan menukar makna berita yang cuba disampaikan. Bagi setengah penonton mungkin itu perkara yang biasa. Tapi bagi mungkin pensyarah, sebab bidang tugas kami ni, kami memandang serius lah. Sebab kita melihat media ni sebagai salah satu ejen untuk mengajar kita untuk menggunakan bahasa dengan betul. Dan saya beralih kepada teks media, teks berita di alam media ni, media sosial. Dan kita dapat lihat
saya kembali ke media sosial semalam untuk dapatkan sedikit kemas kini. Memang berita yang cuba disampaikan tu memang betul, ayatnya agak baik, tetapi kadang-kadang kita dapat lihat kesalahan ejaan yang ketara, kemudian dua perkataan yang berbeza tidak dijarakkan, kata nama khas tidak dipandang dengan serius. So bagi saya ini adalah perkara yang sangat biasa kita lihat di media dan masyarakat melihat ini adalah sebagai satu norma biasa, satu kebiasaan yang sudah diterima. Now, apa yang berlaku di sini? Bila perkara ini dianggap sudah diterima oleh masyarakat, kita dapat lihat jika ini membuatkan pengguna lain tidak mahu menegur. Dan sayang sekali masyarakat kita ni dahulu sindir menyindir tu biasa tetapi ia sudah menjadi sesuatu perkara yang sensitif kalau kita nak sindir. Oleh yang demikian saya dapat lihat pengguna media sosial tidak mahu membetulkan atau menegur bahawa bahasa yang dipaparkan ni adalah salah. Kerana apa? Kerana mereka takut kepada dengan izin cyberbully. Bully cyber yang semakin melarat sekarang. Oleh yang demikian semuanya memeluk tubuh, tidak mahu mengujarkan bahawa perkara ini adalah salah. Saya berterima kasih kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka dengan tajuk yang sangat menarik. Amboi, cantiknya bahasa. Kita renung-renung. Pak Nil dengan doktor seirama, maksudnya menafsirnya sebegitu Kalau ada perkataannya itu menyebabkan ia menjadi sindiran. Amboi, cantiknya bahasa. Tapi kalau tak ada perkataan perkataannya tu saya rasa saya lantang kot, suara saya kuat tak? Untuk manfaat audiens di Facebook. Kalau tak adanya boleh kata amboi cantik bahasa. Jadi di situ nampak itu lebih memuji daripada menyindir. Minta maaf saya potong. Tak apa. Bagi saya pula mungkin tu sedikit sindiran juga kerana ada tanda seruan. Alright? Kerana ada tanda seruan, mungkin cara pencapaian percakapan tu mungkin caranya memang untuk sindir kita. Tapi tak apa, untuk soalan ni saya rasa tanpa pemantauan, saya berpendapat ketiga-tiga media ni cetak, elektronik maupun media massa boleh membunuh bahasa jika kita tidak gunakan dengan betul. Itu yang saya risaulah. Nampak tak bila pensyarah bercakap? Cikgu Alex. Cikgu bercakap macam mana pula nanti selepas ini kan? Baru kita Encik Alex Leong Jun Wei. Tugasnya adalah di PPD. SISC ni saya anggap sebagai apa? Guru. Tengok apabila dipindah saja mikrofon itu hilang tiba-tiba. Testing. Boleh. Okey. Saya sebutkan tadi adalah kerana jiwa Alex terjun ke dalam bidang ini. Sedangkan sudah pun mendapat beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara dalam bidang yang bukan bahasa, tapi menolaknya hanya kerana ingin terjun ke dalam bidang ini. Kalau itu dilakukan oleh orang namanya Muhammad Ali, itu situ cerita lain. Tapi apabila ianya dilakukan oleh penama pemilik tubuhnya Alex Leong Jun Wei, kemudian hari ini menjadi guru pakar, menulis pula buku cara menulis karangan bahasa Melayu. Itu satu cerita yang berbeza. Maknanya dia sudah terjun dan mujahadah di dalam bidang ini. Kerana ramai saja yang menganggap bila bercakap soal amboi cantiknya bahasa ini, maka pembicaranya harus etniknya asalnya Melayu. Sedangkan Encik Alex, saya sebutkan sebagai Cikgu Alex, guru pakar dan bidangnya bahasa Melayu. Bagaimana cuba untuk meladeni keinginan pelbagai ni? Kerana hari ini dunia kita semakin global. Dan bahasa Melayu itu mungkin sentiasa saja menjadi agak sekunder berbanding dengan bahasa Inggeris apabila kita diberikan pilihan. Bagaimana terbitnya jiwa ingin memperjuangkan bahasa Melayu itu, minat sebegitu mendalam dalam konteks cuba menangani minat mereka yang bukan Melayu di luar sana. Pengalaman Cikgu Alex. Pengalaman saya sebelum itu saya mungkin bercerita sedikitlah tentang sebab-sebab saya jatuh cinta kepada bahasa Melayu. Ya, sebenarnya saya dari kecil lagi saya telah banyak membaca, ya, dan saya mula-mula saya jatuh cinta kepada bahasa Melayu itu apabila saya diajar oleh guru-guru bukan Melayu,
ya, tetapi mengajarkan bahasa Melayu semasa saya belajar di sekolah menengah. Ya, sebenarnya dari tingkatan 1, tingkatan 2 sampai tingkatan 5 tidak ada setahun pun saya diajar oleh guru berbangsa Melayu untuk mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi apabila saya nampak cara guru-guru bahasa Melayu saya mengajarkan bahasa Melayu, ya, dengan begitu fasih cara mereka bercakap itu, saya cukup terpukau, ya, dan sebenarnya saya lebih kali yang kedua jatuh cinta kepada bahasa Melayu apabila saya kali pertama terserempak dan terbaca majalah pelita bahasa sebenarnya. Okay, pada masa itu tahun Tepuk. Ini ramai nak tepuk ni cikgu. Kita bagi ruang mereka tepuk sikit. Terima kasih. Mudah-mudahan Pada masa penonton itu- Facebook juga dengar tepukan itu. Okey, pada masa itu seingat saya tahun 1994 semasa saya di tingkatan 3. Kali pertama saya terbaca majalah pelita bahasa, saya baca dari kulit ke kulit. Dan semenjak itu setiap bulan saya pasti membaca pelita bahasa. Ya, saya tertarik oleh kecantikan bahasa Melayu dari segi tata bahasanya yang begitu tersusun, begitu teratur, antara bahasa yang paling sistematik pada pendapat saya, ya, berbanding dengan banyak bahasa lain yang sesungguhnya agak sukar untuk dikuasai, tapi untuk bahasa Melayu bagi saya nampak mudah. Ya, dan saya nampak di situ cantiknya bahasa kita. Ya, jadi memang saya bersetuju bahawa hari ini tajuk kita amboi cantiknya bahasa. Ya, sebenarnya kita boleh sebut dengan nada suara atau intonasi yang berbeza-beza. Ya, kalau kita lihat daripada sudut pandang yang positif, dia akan menjadi amboi cantiknya bahasa, maksudnya kita betul-betul mengagumi kecantikan bahasa kita tu. Tapi kalau kita sebut amboi cantiknya bahasa dengan nya yang dipanjangkan itu, saya rasa itu menjadi sindiran, ya. Dan apa yang saya dapati trend pembelajaran bahasa Melayu kita pada hari ini ialah saya mendapati bahawa masyarakat Malaysia, ya, khususnya masyarakat bandar, semakin memandang enteng tentang kepentingan bahasa Melayu lah. Jadi semasa saya menjadi tenaga pengajar, semasa saya menjadi guru, saya turut menghadapi kesukaran untuk memberikan kesedaran kepada anak-anak murid kita bahawa betapa penting sesungguhnya bahasa Melayu dipelajari dengan betul, dengan baiknya, ya, supaya kita betul-betul dapat memantapkan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia, dan seterusnya kita dapat menjadikan bahasa Melayu kita itu bukan setakat satu bahasa untuk dituturkan dalam komunikasi sehari-hari, malah dia menjadi satu bahasa yang boleh menyatu padukan masyarakat Malaysia yang bersifat majmuknya. Ya, jadi saya memang dapati ada kesukaran, ada cabarannya pada hari ini untuk mendidik anak-anak muda kita bahasa Melayu. Ya, sebenarnya bukan saja bangsa bukan Melayu, malah bangsa Melayu sendiri. Apabila pengalaman saya lah, apabila saya mengajar di sekolah lama saya, sekolah yang pertama saya mengajar, kebanyakan murid saya sebenarnya murid berketurunan Melayu pada masa itu, dan saya mendapati bahawa mereka bangsa Melayu sendiri sebenarnya pun masih ada yang tidak dapat menguasai bahasa Melayu dengan baiknya. Dan saya pun sebenarnya tertanya-tanya apakah masalahnya? Ya, apakah masalahnya? Adakah disebabkan oleh globalisasi ataupun adakah disebabkan oleh pengaruh bahasa asing dan sebagainya? Mungkin itu lebih kepada sikap. Ya, sikap masyarakat. Sikap masyarakat yang pada hari ini lebih mementingkan bahasa Inggeris. Ya, sebenarnya perkara ini telah berlaku lama, semenjak awal lewat 90-an lagi, ya, apabila globalisasi itu mula berlaku, kita dah nampak bagaimana masyarakat sudah lebih memandang tinggi pada bahasa Inggeris, ya, dan sebaliknya menjadikan bahasa Melayu itu seolah-olah bahasa sekunda ataupun bahasa kedua, ya, bahasa kedua. Padahal bahasa Melayu sepatutnya menjadi bahasa ilmu, ya, yang sekian lama dengan kosakata yang begitu cantik, ya, dengan sistemnya yang begitu mantap. Dan perkara ini perlu kita sedarkan kepada anak-anak murid kita, generasi muda, supaya mereka boleh nampak keindahannya itu. Dan apabila saya mengajar dulu, saya juga senantiasa mendedahkan kehebatan masyarakat asing yang sebenarnya mempelajari bahasa Melayu kita kepada anak-anak murid kita. Ya, saya ambil contoh, setiap tahun sebelum ini kita memang ada pertandingan pidato bahasa Melayu antarabangsa, ya. Jadi saya pernah
saya pernah menyiarkan video peserta-peserta luar negara, peserta-peserta semuanya orang Eropah, orang Jepun, orang dari Shanghai dan sebagainya, mereka boleh menuturkan dan mempelajari bahasa Melayu dalam masa yang begitu singkat, kadang-kadang dalam masa 3 tahun pengajian mereka, dan mereka dah boleh menuturkan bahasa Melayu, malah boleh mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan, yang pada pendapat saya, kalau anak-anak didik kita di Malaysia ini, kita tidak dapat dan tidak berjaya mendidik mereka sehingga membolehkan dan mengupayakan mereka untuk menuturkan bahasa Melayu dengan baiknya, maka saya pada pendapat saya itu merupakan satu kegagalan besar lah dalam sistem kita. Ya, dan oleh sebab itu saya hari ini sebagai pembimbing pakar peningkatan sekolah ataupun dalam bahasa Inggeris dengan izin School Improvement Specialist Coach dalam bidang bahasa, memang tugas saya sebenarnya ialah membantu guru-guru di sekolah untuk memantapkan pedagogi mereka khususnya dalam bahasa Melayu. Dan apabila saya melihat, saya tidak suka menggunakan perkataan memantau kerana itu memang perkataan yang agak sensitif untuk guru-guru sebenarnya. Ya, sebenarnya kami bukan memantau, sebenarnya kami pergi ke sekolah untuk membimbing. Tapi apabila dalam proses kami membimbing guru-guru di sekolah, memang kadang-kadang saya juga ternampak dan terdengar, bukan terdengar juga, sebenarnya memang mendengarlah cara mereka menggunakan bahasa. Contohnya korang-korang pun digunakan di dalam kelas walaupun mengajarkan bahasa Melayu, apatah lagi dengan perkataan so, next, jadi apabila guru sendiri sekiranya tidak berusaha untuk menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak didik mereka, cara bagaimana mengujarkan bahasa Melayu dengan mantap dan dengan bakunya, bagaimanakah kita dapat melahirkan generasi muda yang meminati dan mencintai bahasa Melayu. Jadi itu menjadi satu daripada cabaran saya, dan saya masih sedang dan akan terus melayan dan meladeni mereka ni dengan harapan boleh terus memartabatkan bahasa Melayu. Saya mengamati apa yang Alex sebutkan. Saya nak tanya satu. Saya cuba nak menghayati dari mana, bukan spesies lah. Dari mana orang seperti Alex ini hadir dan wujud di tengah-tengah masyarakat kita yang punya option bahasa yang banyak ini. Alex berfikir di dalam bahasa apa? Secara jujurnya, kebanyakan masa sebenarnya saya berfikir dalam bahasa Melayu. Saya rasa macam itu juga. Saya rasa begitu kerana ada waktunya bila kita, saya sendiri pun perlu mengawal rasa sedar apabila berada di bawah bumbung DBP ini. Jadi istilah-istilah yang Alex tegurkan itu, yang soal so, next itu sebenarnya secara kolokial perbicaraan, pertuturan kita hari-hari itu sudah menjadi sebahagian. Nampak Dr. Charanjit ingin menambah. Okey. Kebetulan saya dengan Cikgu Alex ni datang daripada kategori umur yang sama lah. Kita tadi bincang. Memang betul ketika zaman kami ni, kerana kita tak ada media sosial, TV tu pun mungkin kiranya ada di dalam semua rumah. So kita berbalik kepada buku. Seperti majalah pelita yang diujarkan tadi, itu memang betul. Itu adalah situasi yang kita alami. Saya juga sebagai pensyarah, kita kena banyak menulis. Bukan menulis sahaja dalam bahasa Melayu tapi dalam bahasa Inggeris. Untuk soalan kepada Cikgu Alex tu, kebetulan saya juga sentiasa akan berfikir dalam bahasa Melayu bahasa dahulu. Melayu, okey. Keyakinan dalam bahasa Melayu itu lebih tinggi sebenarnya daripada bahasa-bahasa lain. Okay. So saya rasa saya nak buat kajian lah dari mana datangnya spesies berdua ini. Pak Nel, menariknya tadi Dr. Charanjit, dia sudah mengkategorikan mereka berdua tu dalam kategori umur yang sama. Tinggal kita berdua lah kategori sama. Saya tidak mengetahui mengenai saudara pengerusi kita, tapi kalau ikutkan saya adalah yang berusia hampir 60 tahun. Saya tahu. Jadi kalau hampir 60 tahun tu, saya rasa memang seharusnya pangkat adik-adik yang berada di sini saya kagum dengan penggunaan bahasa Melayu. Sebab ketika kami belajar, kami di sekolah dulu, kami tidak dipengaruhi dengan perkataan-perkataan Inggeris. Tak banyak bahasa Inggeris yang dimelayukan. Bagi kami seperti kalau dikata diversifikasi, kami tidak ada. Kami menggunakan bahasa asas dan hingga kita terlupa apa perkataan yang seharusnya menggantikan bahasa Melayu. Tidak perlu digantikan sebenarnya. Saya setuju dengan Charanjit tadi. Kalau kita kata bajet, seharusnya belanjawan. Itu yang saya tahu, kan? Dan
kita terima khusus perkataan seperti bank. Itu bank memang kita tak ada. Kita terima khusus perkataan itu adalah terma. Jadi bila masuk ke zaman yang penuh dengan orang nak memudahkan bercakap, mereka berfikir dalam bahasa Inggeris, jadi mereka memelayukan bahasa Inggeris mereka untuk kesenangan mereka. Kita sebenarnya tidak membantu bahasa, tapi membantu tuan punya diri. Dan bila kita ada pula badan yang meluluskan atau membuat pengesahan penggunaan bahasa itu, jadi ini saya lihat agak seharusnya kita memperkasakan. Dalam istilah orang Indonesia lagi teruk, mereka mengerat-ngerat perkataan, kan mereka mengerat-ngerat menjadikan pendek. Kita pun dah mula guna dah harta tanah dah jadi hartana, kan, benda-benda sebegitu. Kenapa kita nak memudahkan sedangkan kita harus bangga dengan perkataan-perkataan begitu? Kalau di Indonesia ada perkataan seperti yang perkataan jomblo, tak apa sebenarnya perkataan jomblo itu. Dia adalah pendekan daripada dua perkataan yang dijadikan satu. Gorpis, kan, dia lebih teruk lagi gorpicis. Rupanya goreng pisang cheese, kan. Gorpicis sedap, rupanya goreng pisang sedap, gitu. Jadi ini akan menjadi dah diistilahkan sebagai bahasa yang diiktiraf. Itu yang paling menakutkan sebenarnya. Kalau saya bercakap tak menggunakan bahasa itu, saya menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya, mereka akan melihatkan pada saya macam dia ni ketinggalan zaman, dia ni tidak mengikuti peredaran masa. Sedangkan saya, itu sebabnya kadang-kadang kalau dari segi penampilan, saya pastikan saya mengikut peredaran fashion. Supaya apa? Supaya saya tidak dilihat sebagai orang yang ketinggalan zaman. Saya begitu sangat terkini dengan aplikasi-aplikasi di telefon. Saya membuat menaikkan posting saya lebih canggih daripada cara anak-anak muda. Maknanya saya tidak buta IT. Ini bermakna saya menjadikan diri saya relevan dengan keadaan, tetapi saya masih menggunakan bahasa Melayu. Anda boleh lihat cara penulisan saya di Instagram saya masih lagi menggunakan bahasa Melayu. Kadang-kadang bila kita nak menghalalkan bahasa itu, kita letakkan pembuka kata dan penutup kata untuk kita. Bila kali terakhir anda menggunakan perkataan pembuka kata dan penutup kata? Selalunya kita akan menggunakan perkataan seperti quote unquote, kan? Ataupun kita hanya buat begini, kan? Jadi sebab apa? Sebab dia panjang. Orang malas nak sebut perkataan yang panjang itu. Jadi mereka pendekkan. Jadi mereka kata pengkata penutata, untuk memendekkan. Perkara-perkara ini dicipta untuk memudahkan pengucapan sebab semua nak cepat. Dan saya tidak lihat kita terlambat kalau kita menggunakan bahasa yang panjang. Kita tidak nampak pun saya melewatkan masa kalau saya menggunakan bahasa yang panjang. Sedangkan saya adalah antara orang yang terawal dalam dalam apa-apa temu janji, saya selalu datang awal. Tidak bermakna saya bercakap panjang, saya terlewat dan saya memanjangkan waktu. Dan kalau di TV umpamanya, penggunaan bahasa yang panjang boleh pendekkan tak? Sebab nanti overrun dalam bahasa siaran. Itu overrun. Tidak, saya tidak membenarkan itu berlaku sebab kita ada kelajuan dalam kita bercakap. Kita boleh cakap panjang. Kalau anda nak menjadi pengacara di TV, sebutan kena jelas. Bila sebutan kena jelas, anda kena belajar untuk bercakap dengan laju. Tidak menghalalkan untuk bercakap dengan cara penggunaan bahasa yang pendek, memotong perkataan, memotong ayat untuk menghalalkan pekerjaan kita hanya kerana faktor waktu. Jadi saya belajar, saya mengajar untuk bercakap dengan terang. Dan saya juga mengajar pengacara baru dan saya mengamalkan. Kalau seandainya masa sudah suntuk, dikatakan kita tidak mempunyai waktu lagi, saya belajar dan mempraktikkan untuk bercakap dengan laju. Jadi ini adalah teknik yang boleh digunakan yang orang malas nak gunakan. Mereka mengambil jalan senang. Okey, kita pendekkan. Dia pendekkan ayat, dia potong perkataan, dia tidak tahu di mana tanda berhenti, tak tahu di mana tanda koma. Mereka langgar semuanya. Jadi bila anda menulis,
dalam perkataan dalam fikiran anda tahu di mana nak letakkan koma, di mana nak letakkan tanda seruan, di mana nak letakkan tanda berhenti. Berhenti, mereka tidak menulis itu sebabnya mereka tidak menghargai, susah penat untuk mengucapkan satu perkataan. Kadang-kadang kita menulis, kita tak ada jangka waktu. Jadi kita menulis, kita mengarang dengan penggunaan bahasa yang sempurna. Jadi apabila kita dah menulis di kepala otak kita, di pemikiran kita, orang suruh potong, kita rasa kita tak dihargai. Kita dah tulis di fikiran kita dengan bahasa yang betul, dengan ayat yang betul. Dia berkata, okey, masa tak ada potong. Jadi saya tidak akan membazirkan apa tulisan saya hanya untuk memenuhi waktu, tetapi saya melajukan, menderaskan lagi ucapan saya. Jadi ini tidak menjadikan apa yang saya tulis di fikiran itu sebagai satu pembaziran. Ya, menarik kerana kita sudah mula mengambil pendekatan yang Dr. Charanjit, ya, nampaknya macam ada pendekatan sosiologi di sini. Apabila kita bercakap soal kependekan, dan dalam konteks yang sama juga kita membandingkan antara media yang baku, media yang mungkin sifatnya elektronik, media massa dengan media sosial ini. Kelihatannya seperti kita ada dua dikotomi, ada satu line di tengah-tengah, ada satu garis di tengah-tengah tu yang membezakan di mana selanga, di mana dialek, di mana istilah yang sesuai. Kerana apakala ia sudah boleh diterima, saya menyifatkan bahasa itu hidup. Kerana kalau istilah itu tidak pernah ada tapi kita adakan atau memberi makna baru, maka dia akan membawa makna baru itu. Benar, kita ada biasanya kependekan, misalnya akronim itu adalah untuk tujuan istilah. Misalnya kita selesa dengan pawagam kerana panjangnya adalah panggung wayang gambar. Begitu juga kugiran, kumpulan gitar rancak. Bila ia baku dan masuk dipakai secara rasmi, maka kita boleh terima. Saya ingat antara polemiknya misalnya di DBP juga, IoT. Apabila tiba kepada istilah, apa itu IoT, Internet of Things, bagaimana kita memperkenalkan itu dengan menjiwai. Saya menggunakan jari bendata, jaringan benda pintar untuk menggantikan IoT. Dan saya menganggap ini mujahadah, ini adalah merupakan gulat kita, ya, pergulatan kita untuk memperkenalkan dan boleh dipakai atau tidak. Tetapi apabila ia tidak disambut, itu isunya tadi soal media baru, media lama, dan juga ada juga yang mungkin mereka yang berada di atas menggunakan istilah yang salah. Saya minta maaf, di DBP misalnya kecapaian pernah jadi isu besar negara, kan, apabila orang besar-besar menggunakan istilah yang salah, kemudian media pun boleh sebutkan itu, Doktor? Jadi isu di sini yang saya nak timbulkan adalah soal mediumnya antara yang baku dengan media sosial ini. Pengaruhnya ini mana satu yang harus kita berikan perhatian bila kita bercakap soal nak mencantik, nak mengindahkan dan nak berpegang kepada estetik bahasa Melayu itu. Kita nak pegang di mana, Doktor? Okey. Pada hemat... Boleh? Kuat, ya? Boleh. Pada hemat saya... Dia macam Pak Neil tadi, dia letak hampir telan dia tu mikrofon. Dia sudah profesional, dia boleh betul. Rapatkan mikrofon, Doktor. Kena rapat, nanti kena lipstick. Nanti dah datang ke sini. Tak apa, kita sanitize. Macam mana? Bahasa Melayunya apa? Disanitasikan selepas ini, ya. Pada hemat saya, pengaruh tu sebenarnya bergantung kepada kekerapan kita menggunakan media. Lebih kerap kita menggunakan satu media tu mampu mempengaruhi pemikiran dan penggunaan bahasa kita dalam kehidupan seharian. Dan kita dapat lihat untuk mendapatkan lebih ramai penonton, pembaca atau pendengar, medium-medium ni menggunakan strategi yang berlainan untuk meraih sokongan atau untuk meraih lebih ramai perhatian daripada pihak pengguna. Oleh yang demikian kita dapat lihat sesetengah ayat, bahasa atau perkataan yang agak tidak sesuai digunakan. Dan saya yakin penonton siaran langsung di Facebook dan juga penonton di Anjung ni boleh bersetuju dengan saya bahawa penggunaan bahasa atau pencemaran bahasa yang sangat meluas, bukan saja dalam filem-filem tempatan tetapi juga dalam lagu-lagu di negara ini. Dan kita dapat lihat ia menjelajahi sehingga ke media cetak, iaitu majalah-majalah serta komik. Dan komik ni saya rasa ia untuk memberikan hiburan, tetapi pada masa yang sama dia mengancam penggunaan bahasa kita yang baik. Dan saya lihat di sini golongan remaja khasnya, dia sebenarnya terikut-rikut
dengan bahasa yang dipaparkan di media, sama ada di media sosial ataupun di filem atau lagu yang menjadi ikutan, yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Dan kita lihat di sini pencemaran bahasa ini menjadi satu fenomena pencampuran kod bahasa yang pelbagai, dan ini sebenarnya sayang sekali kerap disiarkan di program televisyen dan radio. Mungkin kecuali siaran Pak Anil lah, okey, yang sentiasa menjaga kelancaran bahasa. Saya sangat setuju ya. Kita penat menulis dan saya tak maulah apa yang saya tulis ni tak sampai kepada audience ya. So kita rasa macam tak selesa lah kan, apa yang kita mahu sampaikan tak sampai, kecewa, betul. Kita buat homework kan, kita buat kerja rumah dan kita mahu sampaikan idea tersebut. So saya sangat setuju dengan Pak Anil. Dan saya dapat lihat mangsa pencemaran bahasa ni tak lain tak bukan adalah kanak-kanak dan golongan remaja. Kerana golongan ini menggunakan media sebagai salah satu ejen sosialisasi dan mereka belajar mengenai budaya, sama ada budaya etnik sendiri ataupun budaya nasional negara kita di sini. Dan kita dapat lihat secara tak langsung, maka tak hairanlah khasnya dari segi generasi muda ni, jika mereka tidak mempunyai penggunaan bahasa yang baik dan mereka tidak mempunyai kesatuan bahasa yang kita cuba lihat. Dan sejajar dengan itu, kita juga lihat ada fashion menggabungkan bahasa dengan longat atau dialek-dialek. Saya bukan mahu mengutuk, tapi kalau kita mahu menggunakan bahasa Melayu khasnya yang merupakan bahasa kebangsaan, kita harus gunakan dengan betul. Saya ni anak jati Kuala Lumpur. Sama dengan Pak Nil ke? Sama dengan Tuan Moderator? Bolehlah mengaku. Oh, kebetulan. Okey, kami ni anak jati Kuala Lumpur dan masa kanak-kanak tu saya dengar lagu Datuk Zainal Abidin. Oh, anak-anak. Masa tu kanak-kanak, doktor? Ya, kanak-kanak. Berapa umur doktor sekarang ni? Cuba definasikan apa tu kanak-kanak. Okey, masa disiarkan, sebab seluruh keluarga saya ini menggunakan bahasa Melayu ya. Mungkin anda terkejut kenapa kumpulan Punjabi ni guna bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Awal pagi memang lagu Melayu disiarkan, bukan lagu sembayang Okay. So sebab tu mungkin bahasa kami agak baik. Jadi kami mendengar dan saya suka lagu Zainal Abidin ni kerana anak-anak, dan saya ketika tu merasakan wah, baiknya penyanyi ni dia mempopularkan nama samaran saya, sebab nama samaran saya adalah Ano. So saya ingat dia menyanyikan lagu Ano. Alright. Maksud saya di sini adalah jika penyampai berita ke khasnya di radio menggunakan bahasa Melayu, kemudian bahasa lain, kemudian datangnya dialek khasnya daripada negeri-negeri yang pendengar lain tak tahu, dia akan mengelerukan kita. Itu maksud saya sebenarnya ya. Dan bagi saya, untuk menarik perhatian, kemukakanlah topik yang menarik, topik pembincangan yang menarik seperti hari ini. Kenapa harus menggadaikan bahasa tu? Okey. Dan sini saya mau kongsikan mungkin para hadirin juga tahu, Malaysia ni, rakyat Malaysia ni menduduki tangga yang pertama di Asia Tenggara dalam penembusan media sosial. Adakah kita harus bangga? Kita lihat dahulu di mana kita menghabiskan sekurang-kurangnya 3 jam sehari melayari media sosial. Ini baru je Pak Nil mengaku tadi dia lebih sebab tu saya mahu penggunanya menilai. Okey, kita nilai sama ada 3 jam yang kita gunakan ni, adakah kita menilai bahasa yang kita gunakan atau sebenarnya kita melekakan diri kita hanya untuk hiburan semata-mata. Alright. Dan kita dapat lihat di sini khasnya dengan izin di Facebook, ruang komen. Kita dapat lihat golongan muda, khasnya golongan daripada generasi Z ataupun milenial yang menggunakan bahasa yang sangat pelik pada pendapat saya, yang bagi saya itu adalah kecacatan bahasa, mungkin bagi mereka adalah bersifat canggih atau dengan izin trendy. Alright. Dan terkini, saya mahu berkongsi beberapa perkataan
yang tidak memeningkan tapi merusingkan hati saya lah bila saya membaca. Ini adalah perkataan yang mudah, tidak ada menjadi tak ada. Kemudian disingkatkan XDE. Okey. Kemudian kita juga ada perkataan sahaja menjadi saja, kemudian aja. Kemudian saya diringkaskan SY. Bagi saya, generasi saya, khasnya saya, bila saya baca komen-komen sedemikian, saya ni terkapai-kapai lah nak faham apa yang mereka cuba sampaikan. Bukan ayat ni, perkataan yang lain yang saya sendiri tak tahu sebab tak Doktor pernah. faham maksud bawang sekarang ni, bawang. Ni nak komen ni. Bawang. Kenapa letak makcik membawang? Adakah ini yang cuba meneruskan stereotip bahawa kumpulan wanita suka mengumpat? Okey, kenapa tak ada perkataan istilah pakcik membawang ni? Memang tak ada. Pak Nel tak. Bukan masa kenduri, pakcik-pakcik dia tak potong bawang. Jadi kerana itulah. Tapi Tuan Moderator, Ya. saya ni pengkaji gender Okey. dan saya terkejut untuk melihat satu perkataan baru ya, selanggar dia. Kunyit. Kunyit. Tuan tahu, tuan puan tahu apa maksud kunyit? Kunyit tu adalah lelaki lembut. Dan Ya. saya terkejut sebab saya tak tahu. Yang saya tahu kunyit tu bagus untuk kesihatan. Dah ada kunyit, bawang, nantikan lengkuas ya. Kemunculan. Bagi saya, pihak media ni mempunyai peranan yang penting. Dan saya pujilah TV3 sebelum ni yang pernah adakan satu kempen daripada kempen Sure Hebo. Sure tu perkataan bahasa Inggeris yang ditukarkan kepada Carnival Jom Hebo. Bagi saya, sekiranya bahasa di lapangan media ni diperlekehkan, jika situasi ini terus dipandang enteng dan sekiranya pihak media masih melepaskan batuk di tangga, apa yang akan jadi kepada bahasa kita? Bagi saya akan berlaku hakisan bahasa. Ini yang saya tak mau lihat. Hakisan bahasa ini akan memberi impak khasnya kepada generasi akan datang yang mengelirukan mereka, yang sudah mengelirukan saya sebenarnya, dan mereka akan terkapai-kapai mencari identiti mereka. Bahasa apa yang kita mau mengajar kepada mereka? So, adakah kita ni jago kampung dengan prestasi yang sangat bagus menggunakan media setiap hari, tetapi kita tak mau menilai sama ada bahasa yang kita gunakan untuk berkongsi apa-apa peristiwa, apa-apa cerita ataupun komen, sama ada kita menggunakan bahasa yang betul atau tidak. Bagi saya, kita harus menilai dan berubah. Itu yang penting, Tuan Moderator. Saya sebenarnya saya cemburu dengan Pak Nel. Sebab dia mengatakan tadi bahawa dia sangat savvy apa bahasa Melayu canggih sangat, dia sangat terkini ya. Saya tengok, saya cuba nak meraihkan sebelum saya beralih kepada Encik Alex, saya cuba nak meraihkan penonton kita di Facebook yang juga nampaknya banyak komen, tapi saya buka telefon saya di sini yang macam ditebat, tidak tembus internet itu. Tapi entah kenapa Pak Nel punya tablet itu internetnya lagi mahal barangkali. Masuk semuanya. Saya pun terintai-intai. Pak Nel tak juga unjuk pada saya untuk saya baca. Nanti kita akan cuba tangani itu dan juga saya kira mungkin kalau Datuk nanti mungkin ada ruangnya kalau Datuk juga ada pandangan selepas saudara Alex komentar. Jadi bila saya buka telefon saya, mungkin Puan Suria juga nak hantar mesej pada saya, tak sampai agaknya sebab tak ada, kosong. Telco murah barangkali. Bukan kerana tak bayar bil Pak Nel. Saya nak beralih kepada Tak ada jadi masalah. yang peliknya Pak Nel punya masuk. Internetnya, saya punya tak masuk. Jadi tentulah ada masalah di situ kan. Sabotaj. Alex, kerana kita banyak bercakap soal melihat dan menilai sikap. Sehingga kan ramai yang mungkin menganggap keperluan bahasa Melayu ini adalah sehingga untuk mendapat SPM saja. Lepas tu bila dia mula masuk ke universiti pun semua sudah berlumba-lumba memberikan pengajian dalam bahasa Inggeris. Begitu juga di peringkat sekolah, bahkan ada saja dua kelompok yang sangat tebal semangatnya, mereka yang pro PPSMI dan mereka yang anti PPSMI, sangat dibelah begitu. Jadi bagaimana saudara Alex melihat realiti ini, kerana bila berlaku sedemikian, bahkan yang tidak mempunyai jiwa nak memperjuangkan sendiri juga tergolong dalam kalangan mereka yang juga Melayu,
maka mereka merasakan bahawa maknanya bahasa Melayu ini hanya untuk tujuan pencapaian akademik. Bila berada di dalam dunia profesional, keperluan dan kebergantungan, mungkin Astro dengan Panik, satu perkara lah, Astro saya hayati sari katanya saya lihat berkualiti. Saya dua saja saya suka tengok, PRPM, dan saya selalu suka tengok sari kata di dalam Astro. Saya lihat banyak istilah yang saya tak pernah jumpa ada di sari kata di Astro. Pak Ni minta beri tepukan. Jadi macam mana saudara Alex melihat apabila, kerana kita banyak bercakap soal masyarakat, tetapi masyarakat sendiri bila dia melihat persekitarannya, kerelevanan dan nilai kepenggunaan, kalau dengan izinnya market value bahasa Melayu itu, kalau bahasa Melayu itu tidak diangkat nilai pasarannya, maka kerelevanannya akan jatuh. Dan kerana itu juga maka kita bercakap soal generasi mencampur adukkan. Semangat kita untuk mendukung bahasa Melayu itu harus datang dengan nilai pasarannya. Tetapi entah kenapa, geling kepala Dr. Syaranjit, tapi entah kenapa saudara Alex tidak pula menganuti fahaman itu. Boleh saya fahami apa yang bermain di kotak fikir Alex? Sebenarnya semenjak PPSMI mula hendak diperkenalkan, kami yang belajar di universiti pada masa itu, pada masa itu saya belajar Master Bahasa Melayu di Universiti Putra Malaysia. Pada masa itu kami juga bersama-sama dengan Prof Awang Sarian pada masa itu banyak berbicara berkaitan dengan bagaimana PPSMI itu sebenarnya boleh membawa kesan negatif kepada masyarakat. Ya, begitu juga saya sangat bersetuju bahawa sebenarnya dengan pelaksanaan PPSMI itu sebenarnya itu hanya akan menyebabkan usaha Dewan Bahasa dan Pustaka selama ini mencipta istilah-istilah bahasa Melayu dalam bidang sains dan matematik terkubur begitu sahaja. Ya, sedangkan kami daripada kita daripada generasi yang menggunakan bahasa Melayu dalam sains dan matematik, dan apabila saya belajar di Universiti Malaya dalam bidang matematik pun, ya pada masa itu pun kami masih boleh mempelajari kedua-duanya, iaitu bahasa Melayu, matematik, malah masih dapat memahami bahasa Inggeris dengan baiknya. Jadi saya malah dapat beasiswa untuk sambung pengajian matematik ke luar negara. Sebenarnya saya betulkan sedikit, saya dapat beasiswa dalam ekonomi. Itu sebabnya saya menolak sebenarnya. Sebab tapi saya nampak begitu, apabila kita terlalu mengagung-agungkan bahasa asing dan kemudian menidakkan atau menafikan kebolehan bahasa kita sendiri dalam pembelajaran sains dan matematik, itu hanya akan membawa kesan, saya nampak kesan perpaduan. Ya, kesan perpaduan kerana pada hari ini kita boleh lihat kalau sekolah-sekolah yang majoritinya masyarakat bukan Melayu, pasti dia akan pilih sekarang istilahnya DLP lah, Dual Language Program. Ya, pasti dia akan pilih yang itu. Malah kalau di sekolah-sekolah bandar sekalipun, walaupun majoritinya ada masyarakat bercampur dan juga masyarakat Melayu sendiri pun, memang mereka akan pilih DLP. Jadi sebenarnya saya tak boleh nak kata saya tak bersetuju dan sebagainya, sebab saya pun penjawat awam juga. Kami hanya menjadi pelaksana dasar. Cuma secara peribadinya saya kurang senang hatilah dengan sikap masyarakat yang terikut-ikut oleh pengaruh asing. Sebab apabila kalau kita memilih katakan DLP ataupun menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam bidang sains dan matematik di sekolah menengah, kalau katakan jurusan sains itu mencakupi berapa mata pelajaran itu? Kimia, fizik, biologi, matematik tambahan. Sekurang-kurangnya ada 5 mata pelajaran diajarkan dalam bahasa Inggeris. Sedangkan dulu apabila kita belajar kesemuanya dalam bahasa Melayu, pun masih ada sekelompok generasi muda kita yang masih belum dapat menguasai bahasa Melayu. Apatah lagi apabila kita membanyakkan subjek-subjek lain itu dalam bahasa Inggeris, tahap penguasaan mereka dalam bahasa Melayu sudah tentu akan terjejas. Dan akhirnya nanti masyarakat ini mungkin mereka tidak dapat berkomunikasi ataupun berasimilasi dengan masyarakat Melayu yang masih menuturkan bahasa Melayu. Jadi saya nampak kerisauan lah. Saya ada kerisauan di situ, dan saya memang berharap agar kalau boleh masyarakat kita lebih positif
ya lebih positif dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, kerana sesungguhnya bahasa kita memang bahasa yang sungguh amat hebat, unggul, ya, dan dengan tata bahasanya yang begitu mantap itu sebenarnya itu membolehkan kita memahami sesuatu bidang ilmu dengan sangat baik, dan saya tak nampak sebarang cacat cela yang ada pada bahasa Melayu. Sesungguhnya bahasa Melayu memang sangat cantik, cuma sikap pengguna bahasa Melayu kita pada hari ini seperti yang dikatakan oleh Dr. Charanjit tadilah tentang pencemaran bahasa, yang sebenarnya bukan hanya berlaku dalam media, bukan hanya berlaku dalam media sosial, malah berlaku dalam bilik darjah, berlaku dalam buku rujukan bahasa Melayu. Ya, saya kongsi sebagai contoh, ya, saya pernah terbaca karangan yang menggunakan perkataan aktual, aktual, aktual. Apabila kita semak kamus, aktual ialah sebenar, ya, tetapi bukan bererti kita boleh menyalahgunakan aktual dalam konteks menggantikannya dengan perkataan sebenarnya. Ya, sekarang sudah ada trend Aktualnya. aktual, koma. Sebenarnya dia nak kata sebenarnya. Ya, saya tak nampak apakah yang tak cantik dengan perkataan sebenarnya. Itu Kenapa? kan karangan. Ya, itu karangan SPM. Contoh. Ya, dan saya tidak, memang secara peribadi dan sebagai seorang guru, sebagai seorang pencinta bahasa Melayu, saya tidak boleh menerima penggunaan perkataan ini. Dan baru-baru ini saya juga terkejut apabila dalam satu majlis ilmiah, perkataan yang sepatutnya digunakan sumber tetapi digunakan resource. Padahal perkataan RESOS tak wujud pun, tetapi telah digunakan dengan meluasnya. Begitu juga perkataan macam evidence, kenapa kita tak guna bukti, kenapa kita nak guna evidence, ya, dan kemudian macam perkataan kaum, kenapa kita tak guna kaum, kenapa kita nak guna ras, ya. Ada banyak contoh sesungguhnya. Metodologi, ya, dan satu lagi yang saya juga rasa pelik ialah fee, ya, untuk menggantikan yuran, padahal kita dah ada yuran pun, ya. Begitu juga dulu apabila kalau murid saya dia tulis karangan, pada peringkat pada bahagian penutup dia akan tulis konklusinya, walaupun penggunaannya sangat meluas. Ya, saya juga tak menafikan kewujudan perkataan konklusi dalam Kamus Dewan, tapi kita perlu tahu Kamus Dewan ialah kamus masyarakat yang dia akan memasukkan semua bahasa dan perkataan yang digunakan dalam masyarakat ke dalam kamus. Tapi tidak bererti kita boleh menggunakan sewenang-wenangnya. Ya, sepatutnya kita perlu mengutamakan dan mendahulukan bahasa kita sendiri. Kita dah ada perkataan kesimpulannya. Kenapa kita nak guna konklusinya? Saya masih ingat dulu apabila saya menjadi cikgu di sekolah, kalau murid saya menulis perkataan konklusinya, saya memang pen merah saya akan buat bulatan pada perkataan konklusinya sampai terbentuk lubang pada kertas anak murid saya itu, dan kemudian dia akan tanya, cikgu, kenapa kertas saya berlubang? Saya tanya, apakah perkataan yang awak tulis? Dia kata konklusinya apa, salah ke? Bukankah itu perkataan yang gramatis? Saya kata itu bukan gramatis. Faham tak apa maksudnya gramatis? Gramatis maksudnya betul dari segi tata bahasa. Ya, jadi kita jangan mencemarkan penggunaan bahasa Melayu yang sebenarnya dari awal lagi memang dah sangat cantik sesungguhnya. Ya, tetapi kecantikan sekarang ni semakin sirna, semakin hilang kecantikannya disebabkan oleh golongan-golongan tertentu yang menyalahgunakannya. Malah dari segi sebutan pun, generasi muda sekarang suka menggunakan, contohnya perkataan generasi akan disebut generasi. Ya, saya kata, bukankah perkataan generasi itu huruf pertamanya G? Kenapa kita nak sebut generasi? Jadi dari segi sebutan pun saya sangat menitik beratkannya sebagai pendidik lah, sebagai pengguna bahasa Melayu di luar sana itu saya tak kata itu salah dan sebagainya. Tapi sebagai pendidik, saya hendak mendidik anak murid saya itu, apabila kita menggunakan bahasa, gunakan dengan cara yang betul. Ya, gunakan dengan cara yang betul, kerana hanya apabila kita menggunakannya dengan cara yang betul, kita dapat memelihara kecantikan bahasa Melayu kita itu sendiri, dan kita dapat meletakkan bahasa Melayu kita pada martabat yang sepatutnya, dan masyarakat akan memandang tinggi pada bahasa kita itu
dan dengan itu barulah bahasa kita akan semakin dicintai oleh masyarakat, tak kira bangsa apa sekalipun di Malaysia. Ya. Jadi oleh sebab itu saya memang berharap agar media, tak kira media elektronik, media cetak, media sosial, kita perlu cubalah, kalau susah pun kita cuba sedikit demi sedikit. Saya yakin kita dapat menjadikan bahasa kita lebih indah apabila kita sendiri mengambil inisiatif untuk mengindahkannya. Saya ambil satu contoh, saya teringat baru tadi sebenarnya saya nak sebut 2 hari berturut-turut saya mendengar radio. Radio yang saya dengar salah satu stesen radio berbahasa Melayu sebenarnya. Okey. Dan semalam Tak mahu disebut saluran di mana ya? Saya tak boleh sebut saluran. Okey, bukan Astro ya. Jadi semalam apabila saya dengar sedikit laporan berkaitan dengan kes COVID jadi apa yang saya dengar ialah dia kata bilangan kes COVID di negara kami pada hari ini ialah berapa banyak. Jadi saya pun tertanya-tanya negara kami, saya berada di negara mana sekarang. Okay. Jadi pada asalnya saya ingat mungkin itu satu kesilapan saja tersasul ke apa. Hari ini orang yang sama ulang benda yang sama di negara kami. Kenapa bukan negara kita? Jadi nampak sangat dari segi penggunaan tata bahasa dalam media. Ganti nama pun salah. Ganti nama sahaja pun ada banyak kesalahannya. Saya belum sebut lagi lah bagaimana kita nak membezakan memberikan, diberikan. Itu pun memang boleh dikatakan hampir setiap hari kita boleh nampak kesalahan-kesalahan ini berlaku. Bukan sahaja dalam media, malah dalam buku-buku rujukan sekalipun di sekolah-sekolah. Jadi oleh sebab itu sebagai guru dan sekarang saya sebagai munshi dewan, saya nampak saya ada tanggungjawabnya untuk membetulkan yang biasa, membiasakan yang betul. Untuk dengan harapan masyarakat pengguna bahasa di negara kita dapat betul-betul memandang tinggi kedudukan bahasa kita, meletakkan bahasa Melayu pada tempat yang sepatutnya, bukan hanya menggunakan bahasa Melayu, malah kita perlu menggunakan bahasa Melayu dengan betulnya. Jadi saya nampak begitu. Terima kasih. Terima kasih. Maka betul lah lantikan sebagai munshi dewan tu, tepatlah kerana jiwanya. Kerana mungkin Alex tak boleh menyebutnya, tapi oleh kerana saya Melayu, saya menyebutnya kerana kita permisif, merelakan. Kita ada tertuang udara misalnya, tapi kita guna radio. Kita ada gerek, tapi kita menyebutnya sebagai basikal. Dan berapa banyak kesilapan-kesilapan yang sebutan tadi. Bahkan Prisin sampai hari ini tidak dibetulkan. Walaupun saya kira DBP sudah berapa kali menyebut soal pembetulan, ejaannya pun tidak dibetulkan. Jadi melanggar segenap tata bahasa, kaedah pesaduran yang ada, tetapi dia kekal di ibu negara kita. Betul. Itu direlakan oleh siapa? Tidakkah itu elemen permisif yang paling tinggi? Saya tak pastilah. Saya harap tidak ada masalah lah pada DBP selepas ini. Pak Nil akan bantu saya nanti, minta izin Pak Nil nanti kalau ada satu dua yang sesuai. Tapi saya berikan ruang juga kepada tuan-tuan yang ada. Datuk dia mengelak program, dia batalkan programnya untuk Datuk Rahman hadir hari ini. Jadi kita bagi ruang lah pada Datuk untuk berkongsi sikit. Sila Datuk. Saya majukan mikrofon sekejap Datuk. Ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk rapat sikit Datuk mikrofon bagi teman-teman di Facebook boleh dengar Datuk. Itu saja saya bisik. Okey. Berkenaan dengan bahasa ni, saya pertama nak mengatakan saya tertarik pada segala pandangan yang diberikan dan ada kemantapan pada semua pandangan yang saya dengar itu. Dan saya mentafsirkan bahasa itu pada satu masa dan panel hadiah sastra telah mengiktirafkan tafsiran saya lalu diberi hadiah. Jadi saya tafsirkan begini. Bahasa adalah pengatur pucuk pikiran yang bertabur. Bahasa adalah pelentur ranting perasaan yang bersiur. Mari kita berbahasa sebaiknya. Dengan bahasa terlihat fakta padu, terlihat sinar ilmu, terlihat cinta biru. Takat dululah, pejak tu panjang. Dan apabila kita mendengar permasalahan yang ditimbulkan, saya dapat mengatakan bahawa
sesetengah permasalahan itu adalah permasalahan yang tak boleh diselesaikan. Saya katakan tak boleh diselesaikan. Sebab apa kita kata tak boleh? Saya kata tak boleh. Itu Tuan Syed dah heran dan naik marah lah, tak boleh kan? Berjumpa buat apa dia kalau tak boleh? Tak boleh diselesaikan kerana beberapa kali saya pergi ke persidangan dan perbincangan-perbincangan yang sangat serius tentang permasalahan bahasa yang mengatakan hal-hal yang membicarakan hal-hal pencemaran bahasa. Doktor tadi sebut penghakisan bahasa. Penghakisan bahasa. Jadi masalah-masalah tu sebenarnya bermula daripada tahun 50 dibicarakan. Pada masa itu tak ada masalah yang macam sekarang sebab belum merdeka pun lagi. Itu terdapat dalam Mastika bulan Ogos tahun 50. Mastika dah ada pada masa itu. Bukan Mastika, hiburan, nama majalah tu hiburan. Saya tampalkan di dinding rumah saya sebagai artikel pertama yang memperkatakan bahasa Melayu. Lepas itu dia berterusan. Dalam keadaan berterusan itu yang menyebabkan kegagalan pada pandangan saya seperti yang saya cakapkan pada 2014 di Kementerian Pengajian Tinggi bersama dengan orang-orang lain. Kerana kita terlalu mengatakan orang lain salah sehingga orang yang bersalah itu mau memaparkan lagi kesalahannya. Selagi kita halang dia jangan bercakap bahasa Inggeris, selagi itu dia akan mengatakan kau tu tak tahu bahasa Inggeris. Dia kata begitu balik. Dan ini selalu berlaku di mana-mana. Dan apabila digunakan bahasa yang bercampur-campur, kita kata bahasa rojak, dia mengasakan dia mengetahui banyak bahasa. Sebab itu dia guna berbagai-bagai bahasa. Jadi hal ini tak dapat diselesaikan kerana timbulnya egoisme bagi orang-orang yang kita katakan melakukan kesalahan. Dia kata dia tidak melakukan kesalahan, dia lebih canggih daripada orang yang mengkritik. Jadi itu yang menyebabkan semua ini berlaku dan berlangsung sehingga saya mencadangkan, tapi cadangan itu pun tersimpan dalam cadangan saja, tak timbul ke mana-mana pun, iaitu cadangan itu ditutup ya. Mengatakan bahawa kita bergerak dengan cara baru, iaitu cara memantapkan bahasa, memantapkan tata bahasa, menulis buku, menulis di majalah dan menyebarkan tanpa menyinggung, tanpa mengatakan orang itu salah dan orang ini salah. Kita hanya kemukakan yang baik tanpa menyebutkan apa-apa yang buruk. Dan itu biar berterusan. Dan mungkin dalam masa setahun dua tahun itu akan lebih bagus. Tetapi kalau kita tengok di melalui telefon, kita tengok FB, kita tengok dalam ruang-ruang WhatsApp peribadi, WhatsApp entah apa dia tahu, WhatsApp peribadi. Jadi kita tengok yang peribadi dan juga terutamanya yang berkumpulan mereka saling mengatakan orang ini melakukan kesalahan dan sebagainya. Jadi itu akan berterusan juga nampaknya di zaman media sosial ini. Dan apa yang saya petik pada hari ini ialah tentang apa-apa saja yang disebutkan misalnya oleh saya tak boleh panggil Pak Nil lah. Dia yang kena panggil Pak kan saya. Nak Nil ke apa. Jadi apa yang disebut terutama tentang akronim itu, iaitu kata-kata yang direngkaskan, sebenarnya tak dapat dielakkan juga. Sebab perkataan yang mula-mula saya ingat akronim ni adalah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi berdikari itu telah lama hidup. Lepas itu ada yang saya pun tak mau terima, tapi saya tak lupa pergi ke Indonesia, pergi menonton di Misbar. Menonton di Misbar itu ialah menonton di Padang. Kerana kalau gerimis semua bubar. Namanya Misbar. Jadi menonton di Misbar. Jadi itu saya dah dengar apa tu kita kata masa belajar pukul 10 hingga pukul 11 satu subjek, pukul satu mata pelajaran kan. Satu-satu mata pelajaran tu dinamakan jambel. Jambel itu maknanya jam belajar. Jam tu jam untuk belajar. Jadi itu akronim yang Datuk Azmi kata melampau lah, banyak kan. Tapi saya mengatakan begini, kalau ada keperluan boleh buat akronim. Kalau ada keperluan, maknanya kita tak dapat nak elakkan lagi. Dan perkara itu, ilmu itu akan kita ulang berkali-kali.
Kita ulang berkali-kali. Jadi kalau kita tidak buat akronim itu, maka kata-kata yang panjang itu mengganggu lah, sebab kita nak mengajarnya berkali-kali. Di Dewan Bahasa ni saya kemukakan satu akronim dan mereka dah terima, iaitu Mudafal. Mudafal, karya sajak-sajak. Saya menghafal sajak 300 lebih ya. Jadi karya yang mudah hafal tu, saya kata karya Mudafal. Jadi bila orang datang mewawancarai saya kenapa saya hafal karya banyak, saya kata tak semua karya saya boleh hafal. Ada karya yang Mudafal. Jadi maknanya boleh memorable, yang mudah kita ingat ya. Dan yang berlainan sekali yang orang tak pernah dengar pandangan ialah apabila saya nak berlawanan dengan Datuk Aznil, iaitu mesti kita berfikir dulu baru kita bercakap. Saya dalam pengajaran pengucapan awam, saya katakan apabila murid saya itu cakap betul, bercakap dulu baru fikir pun boleh. Dan kecekapan orang-orang yang naik ke pentas berpidato berjam-jam tu kerana dia bercakap dulu baru berfikir. Kenapa dia boleh buat begitu? Itu soalnya. Kenapa dia boleh bercakap dulu baru berfikir? Kerana perkara tu dia berkeahlian. Perkara tu, subjek tu dia betul-betul berkeahlian sehingga naik saja ke pentas dia boleh bercakap sampai sejam tanpa kertas, tanpa apa, sebab tak perlu berfikir lagi. Tapi akal kena kawal. Jadi kawal akal, bukan berfikir, kawal akal. Kalau berlaku kesilapan, dia kena kejar kesilapan tu. Tak payah minta maaf pun. Kejar kesilapan tu dengan perkataan maksud saya, macam tu. Dia kata yang lain tapi maksud saya tu lain. Kata lain maksud lain. Sebab apa tadi? Tak berfikir. Fikir datang kemudian. Okey, saya nak jawab juga Dr. Charanjit yang bertanya tentang belanjawan kenapa jadi bajet. Sebenarnya memang kita boleh pertahankan belanjawan dengan dua makna. Kita menganggap belanjawan tu satu makna. Belanjawan sebenarnya, kalau sastrawan ialah orang sastra, kalau jutawan orang berjuta-juta, belanjawan tu orang yang suka berbelanja. Jadi oleh sebab belanjawan tu bermakna orang suka berbelanja, maka itu ialah makna yang datang daripada perkataan itu sendiri, belanjawan, sastrawan, okay? Budayawan, macam-macam lagi. Jadi belanjawan orang suka belanja. Dalam bahasa Inggerisnya spender. Dalam bahasa Inggeris spender. Istilah belanjawan boleh diteruskan seperti yang dicadangkan oleh doktor dengan kita gunakan konsep nomenclature. Nomenclature artinya apabila kita katakan perkataan tu dah tetap dah makna tu kan, nomenclature kan. Dan satu lagi yang pernah saya berbahas dengan Pak Ashraf dan dengan Awang Sarian juga, saya dengan dia belajar satu kelas dengan Pak Ashraf. Jadi goreng pisang yang dah diubah menjadi pisang goreng untuk beberapa lama, saya kata goreng pisang yang betul. Pak Ashraf tanya saya kenapa goreng pisang lebih betul daripada pisang goreng. Sebab saya kata saya pergi ke gerai-gerai, semua kata goreng pisang. Dia yang buat goreng pisang tu, tentu dia betul. Yang Anita Klinik apa semua salah tu pasal kita sebenarnya klinik Anita, ditulis Anita Klinik dulu sering. Jadi itu bukan dia buat, dia ambil daripada kegiatan orang lain. Tapi goreng pisang penamaan tu diberi oleh masyarakat kita dari dahulu kala. Begitu juga dengan kuning telur. Kuning telur bukan telur kuning. Telur kuning kalau sekiranya kulitnya itu kuning. Apabila kita belah ada di dalam tu ada kuning telur. Jadi orang Melayu bijak pada masa itu untuk membezakan telur kuning dengan kuning telur. Bila pecah telur tu dalam tu ada kuning telur. Jadi keterbalikan itu bersebab. Bersebab. Dan goreng pisang itu disebabkan oleh, dia tak mau kata pisang goreng kerana kalau sebut pisang goreng, ada pisang yang boleh digoreng, ada pisang yang tak boleh digoreng. Maka pergi ke gerai pisang, ini ialah pisang goreng kerana boleh digoreng. Pisang emas bukan pisang goreng sebab orang tak pernah goreng. Jadi itu kebijaksanaan mereka dalam kegiatan penjualan pisang dan goreng pisang. Jadi dan lain-lain lagi itu saya memang dapat fahamlah kepada saudara Alex ni
kerana menggunakan kata-kata yang tepat dan mengkritik, mengajarkan dengan mengajar, memberikan dengan memberi. Kalau orang kata mengajar bahasa Melayu tu, mestilah bahasa Melayu tu bodoh, kan? Jadi mengajarkan bahasa Melayu, bagi bahasa Melayu tu orang lain faham. Jadi mengajar bahasa Melayu, apa perlu mengajar bahasa Melayu? Adakah bahasa Melayu tu yang memerlukan pelajaran? Jadi ada kan tu, ada makna-makna tertentu dalam bahasa kita. Jadi itu saya tak boleh nak cakap panjang lagi. Ada benda yang saya nak cakap dengan editor berkenaan dengan ada dua masalah yang ada sekarang, tapi masalah ni masalah umum, bukan masalah dalam ni, iaitu penggunaan ku, KU dengan penggunaan yang, terutama yang ku itulah. Ku tu sebenarnya bermasalah dalam sajak. Dalam sajak bermasalah. Sebab dalam pengajaran tata bahasa ku dekat kan. Jadi saudara Alex boleh tunjukkan semua ku dekat kan. Bahkan apabila saya kata kepada Datuk Awang Sarian, ada tak ku yang boleh dijarakkan daripada keadaan? Dia kata yang saya tahu Kusman saja. Nama. Yang jarak dia kata Kusman. Jadi sebenarnya ada masalah tu. Okey. Ku pergi, ku nanti. Jadi Datuk rasa perlu dijarakkan. Perlu ada ku yang boleh dijarakkan. Yang saya nak sebutkan perkara itulah nanti, tapi itu tidak sesuai sebut dalam ni. Saya Apa, kita ada guru bahasa pakar. Ya, okay. Alex boleh bagi pandangan balas. Okey. Okey Datuk, terima kasih Datuk. Jadi di Facebook juga ada Fazrin yang bertanya. Saya nak lontarkan kepada ketiga-tiga panel lah. Fazrin bertanyakan tentang kalau nak memulakan yang betul ni, nak memula di mana ni? Nak mula di media sosial ke, nak dimulakan di mana? Jadi saya lontarkan juga bersama untuk berikan komen balas. Banyak soal pengalaman di dalam kelas bilik darjah ni. Itu saya nampak macam Cikgu Alex lah ya yang mungkin boleh memberikan komen balas, dan juga Fazrin tadi bertanyakan tentang nak bermula di mana kalau kita nak membetulkan apa juga kesilapan yang ada. Okey, pada pendapat saya kalau kita nak mulakan di mana, pada pendapat saya kita perlu mulakan dari sekolah lah. Ya, daripada pendidikan, dari sekolah rendah lagi, ya, pendidikan bahasa Melayu kita itu perlu transformasikan. Ya, perlu ditransformasikan seiring dan sejajar dengan perkembangan semasa. Ya, perkembangan semasa ini maksudnya di sini begini. Kita perlu sedar bahawa sekarang ini kita berada pada abad ke-21. Kemahiran abad ke-21 itu begitu menekankan kebolehan seseorang itu untuk berfikir secara kritis, untuk berkomunikasi dengan baik, untuk menjadi seorang yang kreatif, ya, dan untuk berupaya berkolaboratif dengan satu sama lain. Ya, tetapi apa yang permasalahan yang berlaku di sekolah pada hari ini ialah, yang dapat saya perhatikan ialah guru-guru kita kebanyakannya, ya bukan semua, kebanyakannya masih mengamalkan cara mengajar sebagaimana cara kita diajar pada zaman dahulu. Ya, sedangkan kalau kita lihat hala tuju kita sekarang ini ke arah abad ke-21 ini, sangat mementingkan dan memerlukan anak-anak murid kita itu berupaya untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu dalam konteks yang menyeluruh. Konteks yang menyeluruh ini maksudnya dia bukan hanya perlu mahir menulis, malah dia juga perlu mahir bertutur. Ya, tetapi malangnya kebanyakan murid yang kita lahirkan pada hari ini, mereka mungkin pandai menulis, tetapi mereka tidak dapat bertutur di halayak ramai, ya, dalam keadaan yang fasih, dan hal ini menyebabkan berlakunya pembelajaran bahasa Melayu yang pada pendapat saya belum sempurna. Ya, belum sempurna. Ya, ada pula segelintir murid yang mereka pandai bercakap, tapi apabila nak tulis karangan tu mereka tak pandai. Ya, jadi di manakah salah silapnya kalau kita tak meletakkan tanggungjawab itu pada bahu pendidik? Kita nak letakkannya pada bahu siapa? Ya, jadi sudah tentu selain pendidik, ya, kita perlu selain pendidik, ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting lah. Ibu bapa mesti sentiasa memberikan penjelasan kepada anak-anak dari muda lagi, dari kecil lagi, ya, tak kira bangsa apa, bangsa Melayu, Cina, India, semua, ya, masyarakat kita, bahawa sebenarnya bahasa Melayu ini penting. Ya, dia bukan satu bahasa yang hanya digunakan untuk lulus dalam akademik saja, tetapi dia merupakan satu bahasa yang melambangkan identiti kita. Ya, jadi sudah tentu mesti bermula
dari sekolah. Dan kami kalau apabila saya pergi ke sekolah, sebenarnya saya sangat menitik beratkan kalau boleh guru-guru mesti menjiwai profession keguruan, dan apabila dia mengajar, kita perlu betul-betul menerapkan keempat-empat kemahiran bahasa, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Ya, yang selalunya berlaku di sekolah sekarang ialah kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur itu walaupun ada dalam sistem pendidikan kita, ada dalam kurikulum kita, tetapi belum mampu diterjemahkan dengan baiknya oleh guru-guru kita. Dan sebagai akibatnya kita nampak murid-murid kita kebanyakannya sebenarnya saya suka menarik perhatian bahawa sebenarnya kita ada banyak, selalunya masyarakat umum menyatakan bahawa murid-murid berbangsa Cina, berbangsa India dan berbangsa bukan Melayu tidak pandai dalam bahasa Melayu. Ya, tapi apabila kita lihat keputusan bahasa Melayu SPM sebenarnya, kita nampak juga sebenarnya banyak murid Cina, banyak murid India dan juga banyak murid bukan Melayu sebenarnya mereka cemerlang dalam bahasa Melayu. Tetapi kita risau itu mungkin trend yang sudah akan berakhir tidak lama lagi. Kenapa saya kata begitu? Kerana kita di bawah kurikulum standard sekolah menengah sekarang, kita sangat mementingkan keempat-empat kemahiran bahasa. Malah dalam format peperiksaan SPM yang baru disebarluaskan minggu yang lalu, ya, kita sudah dapat melihat perubahan trend yang begitu besar di mana kita ada kertas 1, 2, 3, 4 kertas dalam bahasa Melayu. Kertas 3 dan kertas 4 sahaja ialah mendengar dan bertutur. Dan murid-murid perlu ditaksir kemahiran mereka bertutur, 70% markah di sana. Dan 30% lagi ialah kemahiran mendengar. Ya, sedangkan kita kalau pada zaman dahulu kita belajar ujian lisan tu ada, tapi setakat dicatat pada sijil murid calon ini juga lulus dalam ujian lisan bahasa Melayu. Tapi sekarang ni kalau kita lihat hala tuju kita sekarang ni, memang sebenarnya kita berada pada landasan yang betul. Kita menuju ke arah abad ke-21. Kita hendak melahirkan murid yang holistik, yang mencakupi kesemua kemahiran bahasa. Ya, tetapi masalahnya apa yang berlaku di sekarang ini, kami dapati guru-guru masih kurang mahir ataupun kurang memberikan penekanan dalam kemahiran lisan. Ya, jadi di manakah perlu kita mula perjuangan kita itu? Saya rasa tidak lain tidak bukan mesti dari sekolah. Cikgu Alex, kita perlu 1 jam untuk kita membutirkan ini. Dan kita ajak semua guru-guru bahasa, nanti kita buat secara dalam talian jugalah cikgu. Cikgu Boleh. izinkan saya temu bual cikgu. Boleh. Okey, cikgu sudah Terima kasih. bersedia untuk insya-Allah. Dr. Syaranjit. Okey, terima kasih yang bertanya. Bagi saya ia bermula daripada diri kita dahulu. Bermula daripada diri kita cuba betulkan diri kita dahulu. Seperti yang saya ujarkan tadi, sebagai pengguna media sosial, adakah kita mahu belajar daripada perkataan-perkataan yang telah disalahgunakan dalam komentar umpamanya, ataupun kita mahu merujuk kepada kamus dahulu sebelum kita menulis. Ini sangat penting. Sebagai tenaga pengajar yang mengajar hubungan etnik, saya sebenarnya faham kenapa trend ini semakin berleluasa. Dan saya mau ulas sedikit di sini agar kita sebenarnya tidak mahu hanya pandang daripada aspek pihak pentadbir semata-mata, dan kita sebenarnya melupakan kreativiti yang berlaku ataupun realiti sosial yang berlaku dalam kalangan kita. Ini penting untuk saya kongsikan. Daripada sana kita mungkin boleh dapat cara penyelesaian yang kita panggil dengan izin win-win situation. Seperti yang kita sedia maklum, kita ni sebenarnya bertuah dilahirkan dalam satu keluarga yang multi bahasa, berbagai bahasa, berbagai budaya, etnik kita yang pelbagai, agama yang berbeza walaupun nilai moralnya sama. Alright? Dan kita dapat lihat di sini sebagai ejen sosial atau sebagai ahli sosial ya yang suka bertutur dengan individu lain, kita tak boleh terpisah daripada mendengar bahasa lain. Alright? Dengan kelompok yang kita sentiasa berinteraksi, di sini kita dapat lihat pencampuran kod bahasa yang berbeza. Dari sini kita dapat lihat wujudnya satu perkataan yang sangat popular dalam Kamus Rakyat Malaysia, bahasa rojak.
Bahasa rojak ni sebenarnya tidak terhad kepada bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris semata-mata. Ia sebenarnya disulami dengan bahasa etnik lain seperti Mandarin, Tamil, Punjabi, Kadazan, Duzon. Dan bahasa rojak kita ni pergi kepada level antarabangsa dengan menerima pakai beberapa bahasa harian daripada bahasa Korea dan juga Bollywood, bahasa Hindi. Sebab kita ni sebagai Cuba doktor buat satu ayat campur saya semua. ada contoh. Ada contoh. Saya Ada dah rasa ayat. dah. Saya rasa dah ada contoh. Katakan yang biasa tenaga kategori muda ya yang Yeah. dengan awesome lah korang ni. Dengan gayanya awesome Okay. Bukan awesome ejaan AWSOME ya. Yeah. O OH. HSEM. Okay, awesome lah korang ni. Kemudian apa sal kau buat kerja korang. Korang. Kemudian apa sal korang buat kerja macam cincai? Cincai itu daripada perkataan Yeah. bahasa Cina kalau saya betul. Kemudian, weh maca. Ini yang contoh yang saya biasa beri untuk mengajar pelajar hubungan etnik. Weh maca, you nak makan kat sini ke nak tapau? Wow, 4 bahasa dalam satu perkataan. Ini menjadikan kita sebagai penginteraksi atau seorang yang penutur yang boleh berbahasa banyak dalam satu perkataan. Global. Di mana? Di negara mana yang ada keunikan sendiri? Kita saja. KL lah. Betul tak? Kita saja. Saya takkan terhad kepada KL lah. Saya rasa semua ya. Dan kita dapat lihat ini sebenarnya merapatkan kita. Alright? Yang saya dapat lihat ini penting. Dan juga bahasa Selangor yang biasa digunakan. Bagi pelajar universiti, saya yakin mungkin di antara kita juga pernah guna perkataan kacang. Kacang soalan tu. Kiranya mudah. Alright? Walaupun bagi orang lain mungkin kita jual kacang putih ke, kacang dal ke untuk dimasak kan. Kemudian yang susah koyak, habislah aku. Koyak, bapak aku akan marah. Koyak. Kiranya soalan tu sangat susah. Dan saya ada beberapa perkataan lain yang saya mahu kemukakan di sini. Sebab saya setuju dengan Pak Anil, kita dah buat kerja, kenapa tak boleh diberi maklumat tu kepada pihak penonton. Kantoi. Alright, biasa yang perkara biasa kita dengar kantoi, habislah, Kantoi. pecah rahsia. Kemudian juga kita ada perkataan yang sangat popular, gila babi. Dan babi ni kadang-kadang perkataan yang sangat sensitif ya, sorry lah ya. Kita ni manusia dan saya selalu bincang dalam kelas, kenapa kita suka menyusahkan haiwan panggil babi. Dan babi adalah satu perkataan yang sangat popular Ya. dan sangat sensitif di negara kita. Kesian babi doktor. Kesian babi. Okey, dia bukan kata saya suka makan babi atau kita kata dia sukakan haiwan babi ya. Ya. Gila babi betul lah kau ni. Cara kita cakap tu dengan penuh intonasi, kiranya bersungguh-sungguh. Alright. Kemudian yang lagi satu adalah perkataan kau-kau. Mamak, buat Milo atau teh tu kau-kau sikit Kiranya dengan orang kata dengan sangat baguslah. Ya. Ini yang saya dapat lihat kreativiti. Malah ada pengkaji bahasa yang mengangkat benda ni. Dia kata sebenarnya ni adalah aktiviti kreativiti yang boleh merapatkan hubungan kaum. Di sini saya dapat lihat bagi pihak pemerintah atau pihak DB Dewan Bahasa dan Pusaka ni mungkin melihat ni sebagai satu cabaran. Yeah. Sebab perkara ni dianggap sebagai biasa, lumrah kehidupan hidup bermasyarakat. Nak saya cakap lagi? 1 minit lagi doktor. Saya setuju saya dengan bagi Datuk. 1 minit lagi. Ya, saya nak habis sebenarnya. Saya setuju dengan Datuk. Kita mungkin akan menunjukkan diri kita ni boleh bertutur dalam pelbagai bahasa dalam satu perkataan yang seperti saya ujarkan tadi. Tetapi hakikatnya adalah penutur-penutur ni sebenarnya tak boleh berbahasa dengan baik jika mereka ni dimasukkan dalam satu persekitaran bahasa tertentu. Okay. Jika kita kata kita boleh berbahasa bahasa Melayu, kita suruh penutur tu bercakap untuk 1 jam tanpa menggunakan bahasa lain, dia akan mengalami kesukaran. Ini realiti, ini kita tak boleh abaikan. Yalah, kita terpulanglah kepada pihak yang nak tentukan. Dan saya rasa olahan Selangor atau bahasa rojak ni sebenarnya secara tak langsung merapatkan hubungan etnik. Betul. Walaupun dia sebenarnya merosakkan bahasa. Ya. Sementara saya setuju boleh ada percampuran itu, tetapi saya yakin juga ada kaedahnya, Alex ya.
ada kaedahnya kalaupun ingin kita sadurkan apapun. Bukan sembrono saja kita guna sesuka hati. Silakan Pak Niel untuk memberikan pandangan malas pada Fazrin di Facebook. Okey. Kalau mengikut Munshi Alex mungkin bermula di sekolah. Kita akan melihat penghasilannya mungkin 20 tahun nanti. Sebab ia harus dibawa daripada sekolah darjah 1 ke 2, 3, 4, 5 masuk ke universiti. Dan dalam perjalanan itu mungkin ada pertukaran dari segi pentadbiran dan juga mereka punya haluan pemerintah. Jadi kalau dulu pada pemerintah yang dulu ia dipentingkan, masuk pemerintah yang bertukar tidak dipentingkan. Tak payah cerita pasal pemerintah, kita cerita pasal kementerian. Kementerian ini mempunyai dasar yang berbeza pula. Jadi bila dasar itu berubah, apa yang kita lakukan pada peringkat awal pada murid darjah 1 tiba-tiba terbengkalai dan nak disambung semula kena mula balik semula. Ini adalah merupakan satu perjalanan yang sangat jauh dan juga kadang-kadang sia-sia. Kalau menjawab soalan Fazrin, bagi saya, ia harus dimulakan oleh semua pihak. Seperti Dr. Charanjit kata, semua pihak harus menggunakan kebolehan mereka, platform mereka untuk memulakan inisiatif ini. Kalau saya di pihak TV pengacaraan, saya menggunakan inisiatif saya sendiri untuk memulakannya. Radio, wartawan, jurutera, doktor, mereka harus menggunakan itu. Saya berhenti seketika. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa fi innaka la tuflihu mi'ad.
Saya tertanya juga ya, apabila kejadian tuding menuding jari ini berlaku, semua kata sekolah. Saya pergi ke sekolah, guru mempunyai tanggungjawab yang sangat besar sebenarnya, lebih daripada untuk mengajar anak-anak itu saja. Dan bila kita bercakap mengenai tanggungjawab ini, saya lihat kalau dilepaskan tanggungjawab ini hanya kepada guru, ia akan mengambil masa yang agak lama. Sedangkan kita semua melalui proses yang sama daripada sekolah, dan kita harus ambil menjadi penggiat bahasa juga di peringkat universiti, di peringkat kerajaan, di peringkat hospital, jurutera, doktor bila masuk gunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Jadi bila dia punya pesakit datang, pesakit dia akan kata macam doktor ini memertabatkan bahasa Melayu. Jadi saya belajar sesuatu dalam perbualan. Istilah-istilah yang doktor gunakan, saya tak pernah dengar pun. Jadi istilah itu saya dapat belajar sesuatu. Dan bila dia bercakap dengan saya gunakan bahasa penyiaran umpamanya. Ada istilah-istilah penyiaran yang dia dapat belajar. Dia belajar sesuatu. Dia bercakap dengan jurutera. Dia belajar istilah-istilah kejuruteraan dalam bahasa Melayu. Dia belajar sesuatu. Jadi dia pergi ke makcik goreng pisang umpamanya. Dia ada belajar istilah menggoreng dan juga resepi yang digunakan. Dia belajar sesuatu di situ. Jadi pembelajaran ini adalah kelas yang terbuka besar. Jadi bila semua mengambil tanggungjawab untuk menggunakan bahasa Melayu, usaha betul atau tidak itu kita lakukan kemudian. Kan? Betul atau tidak itu yang kemudian. Tetapi yang seharusnya yang harus digunakan adalah siapa yang harus menggunakan inisiatif ini. Semua menggunakan inisiatif itu, dan secara spontan kita akan melihat semula penggunaan bahasa kita. Dia kata tadi aku guna macam tak betul lah. Jadi kita sendiri akan membetulkan diri kita. Atau ada orang yang lebih bijak pandai, tadi tak betul tadi bahasa awak yang gunakan itu, daripada dan dari, kan benda sebegini akan dibetulkan. Jadi kita saling membetulkan. Saya rasa ini akan memeriahkan lagi, meraikan lagi bahasa kita. Bila kita bercakap, kita jadi gembira. Kita boleh pinjam bahasa Cina, kita boleh pinjam bahasa Inggeris, kita boleh pinjam bahasa India untuk meraikan kita punya kepelbagaian dalam bangsa kita. Ini menyeronokkan. Tetapi dalam pada itu anda bayangkan, seandainya golongan keturunan Cina dan keturunan India juga menggunakan bahasa-bahasa sastra Melayu dalam pengucapan, sebab dia belajar daripada orang Melayu. Ini adalah satu benda yang sangat membesarkan lagi bahasa. Tiba-tiba ada kaum India kata Alkisahnya, wah, ini adalah satu benda yang membesarkan bahasa Melayu, dan kita rasa ini adalah bahasa kepunyaan bersama, kan? Untuk kita memertabatkan bahasa kau-kau, nau-nau, apa lagi tapau, benda itu adalah soal yang kedua. Itu sebenarnya untuk meringankan, meredakan, merilekskan bahasa kita. Tetapi bila kita ingin bercakap pada peringkat temu bual umpamanya, kita nak bercakap pada peringkat yang besar, formal umpamanya, kita kena mempertabatkan bahasa itu. Jadi penonton boleh belajar daripada penggunaan bahasa yang simple. Tidak perlu kita menggunakan bahasa Inggeris yang dimelayukan yang menyebabkan penonton kita hilang minat. Satu, mesej tak sampai. Dua, tiga, membodohkan penonton kita. Dan tiga, kononnya memandaikan diri kita. Yang keempat, itu yang menyebabkan kita hilang punca. Akhirnya kita tak tahu apa sebenarnya dasar penggunaan bahasa kita ini. Apa sebenarnya, ke mana kita nak pergi sebenarnya. Jadi, saya sebagai seorang penyiar, saya ingin wawarkan kepada semua yang menonton. Ayo kita besarkan bahasa Melayu dan kita kecilkan bahasa yang lain. Apabila orang bercakap bahasa rojak Inggeris Melayu dengan kita jawab terus dengan bahasa Melayu yang komplit, bahasa Melayu yang penuh, bahasa Melayu yang cantik. Jadi
dia kalau pada mulanya dia bangga dia adalah jurusan ataupun graduan daripada luar negara dengan menggunakan bahasa Inggeris yang canggih dalam campuran dengan bahasa Melayu dan juga menggunakan istilah-istilah kepandaian teknologi umpamanya tidak menggunakan istilah Melayu, kita teruskan juga dengan bercakap dan bertutur dalam bahasa Melayu yang standard umpamanya. Ini akan mengecilkan dia. Dalam peperangan umpamanya, kita ada strategi kita. Kita gunakan strategi kita untuk memerangi orang yang menggunakan strategi mereka. Tidak bermakna strategi mereka lebih baik daripada kita. Jadi kita gunakan strategi kita, kita ramai-ramai kecilkan. Bukan kita tidakkan, kita kecilkan supaya bahasa Melayu tidak menjadi nombor 2. Bahasa yang lain biar menjadi nombor 2. Kalau kita terus menjadikan ini sebagai satu strategi kita akan terus membesarkan bahasa Melayu. Kita letakkan. Jadi tanggungjawab kepada soalan Fazrin tadi, tanggungjawab ini kita nak tanya, diorang bahasa ke yang bertanggungjawab? Kerajaan ke yang bertanggungjawab? Sekolah ke yang bertanggungjawab? Kita menuding jari, ni ada banyak jari yang menuding pada kita. Kita menuding jari. Kerja yang paling senang dalam dunia ialah menuding jari. Lepaskan tanggungjawab. Ini tanggungjawab kau. Okey? Jadi tak perlu pening lagi dah. Aku doktor. Aku ada banyak tanggungjawab lain. Kan? Jadi kalau kita ambil tanggungjawab kedua kita, iaitu mementabatkan bahasa. Saya penyiar. Saya banyak kerja lain saya nak buat. Kan? Berapa saya nak fikir pasal bahasa ni. Sedangkan bahasa saya kadang-kadang pun orang tak mau dengar kononnya. Tetapi disebabkan kita semua ambil tanggungjawab daripada penunggang Grab sampailah ke pemimpin di parlimen menggunakan bahasa Melayu, kurangkan perkataan dengan izin, kita akan dilihat sebagai masyarakat yang sayangkan bahasa. Bukan bermakna kita tak mau belajar bahasa Inggeris, bukan bermakna kita tak mau belajar bahasa luar. Kalau di Amerika, kalau kita orang kata, kalau orang yang boleh bertutur dua bahasa kita panggil apa? Dalam bahasa Inggeris bilingual. Kalau orang yang boleh berbahasa 3 bahasa dipanggil apa? Trilingual. Kalau orang yang hanya boleh bertutur satu bahasa saja adalah siapa? Amerika. Sebab mereka tak boleh bahasa lain. Mereka hanya boleh berbahasa Inggeris. Mereka tak boleh berbahasa Melayu atau bahasa Meksiko atau bahasa lain. Dan kita harus bersyukur. Kita ada yang boleh berbahasa Cina, kita ada yang boleh berbahasa Inggeris, kita boleh berbahasa India, dan paling utama kita boleh berbahasa Melayu. Jadi kita lebih hebat daripada mereka sebenarnya. Kita ada 4 bahasa yang kita didedahkan daripada kecil. Kita lebih hebat daripada mereka. Tak ada yang mengecilkan kita. Jadi jangan kita kecilkan bahasa Melayu kita. Tu dia. Kita tepuklah pada semangat Pak Nil itu. Saya nak menyambut saja semangat Pak Nil itu apabila dia kata membesar-besarkan bahasa, kerana saya kira ia faktor psikologi juga. Contoh yang mudah boleh kita amalkan, ucap terima kasih. Kalau kita turun pesawat, biasanya pramugara akan mengatakan thank you. Jawab saja terima kasih. Di kaunter perkhidmatan, di hotel mana pun, jawab saja dengan terima kasih. Kenapa kita selalu merendahkan diri dan kemudian merasa seolah-olah bila orang mengatakan thank you itu kita harus menjawab dengan thank you juga. Itu menggambarkan psikologi kita. Dan saya kira banyak bahan yang boleh kita petik daripada perbincangan pada petang ini. Tidak semestinya kita perlu conclude saya nampak dah payung itu, dan saya tahu sangat bahawa ini masanya untuk saya mendarat. Justru saya mengajak kepada semua untuk kita sama-sama berikan tepukan kepada ketiga-tiga panel kita. Dan terima kasih juga kepada semua penonton di Facebook. Mudah-mudahan kita akan terus menyemarakkan lagi penggunaan bahasa Melayu dan menjadi para pejuangnya, insya-Allah. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum dan salam muhibah.